Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana dengan izinnya dapatlah bersama-sama kita duduk sekali lagi ketika mana kita membahaskan berkenaan tentang peristiwa Rabiul Awal ini. Hadirin hadirat di Masjid Al-Mawaddah, Rabiul Awal ini mempunyai maksud yang mana bulan itu bermulanya musim bunga bagi tanaman. Rabi itu sendiri membawa maksud kepada musim bunga, spring waktu itu. Okay, mengikut kebiasaan di tanah Arab, sewaktu bulan Rabiul Awal ini pokok buah-buahan mula berbunga dan seterusnya berbuah. Maka dari itu nama bulan ini diambil daripada musim berbunga tanaman mereka. Setelah kedatangan Islam, Rasulullah SAW telah mengekalkan nama Rabiul Awal ini sehinggalah sekarang. Maka kita lihat Rabi' itu dia bagi pada dua. Dia ada Rabiul Awal, kemudian dia ada Rabiul Akhir. Kan, maka proses dia panjang, dalam lebih kurang 2 atau 3 bulan. Kan, proses tentang musim bunga ini. Maka datangnya Rabiul Awal ini membawa keceriaan kepada makhluk, khususnya haiwan-haiwan, kerana itulah musim yang datang selepas syita ataupun musim sejuk. Jadi musim sejuk ni haiwan tidak keluar. Maka apabila masuknya Rabi', itulah masa untuk haiwan keluar. Maka haiwan dan tanam-tanaman menantikan waktunya Rabi' ini. Kan? Maka ia ditambah lagi menjadi penantian kepada seluruh makhluk di dunia. Kerana apa? Kerana adanya yang disebutkan sebagai kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang lahir pada bulan Rabiul Awal ini. Maka apabila masuknya Rabiul Awal, kita sudah tahu bahawa di antara perkara yang mesti kita perbahaskan ataupun menjadi percakapan ialah berkenaan tentang kelahiran Nabi SAW. Dan kita membaca sirah Nabi SAW, kita mengingatkan generasi seterusnya, kita memberikan mereka petunjuk berkenaan tentang apa yang dilakukan ataupun apa yang dilalui oleh baginda kita Nabi SAW. Maka timbul persoalan berkenaan tentang bagaimana untuk kita membuktikan kita ini benar-benar menyayangi Rasulullah SAW. Banyak perkara boleh dilakukan untuk menunjukkan kasih kita kepada junjungan besar Nabi SAW. Maka di antara yang kita akan kupas pada hari ini ialah berkenaan tentang sunnah Rasulullah SAW, iaitu menjaga sunnah Rasulullah, membuktikan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Maka timbul persoalan di sini berkenaan tentang bagaimana untuk kita menjaga dan apakah sunnah-sunnah yang perlu dijaga, dan bagaimana untuk meletakkan bahawa kita ini merupakan orang yang telah bersedia untuk menjaga sunnah Rasulullah SAW. Pertama, kita perlu faham berkenaan tentang sunnah itu sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan sunnah Rasulullah? Pertama, apa itu sunnah? Sunnah berarti cara ataupun amalan yang mana dengan itu sunnah Nabi berarti cara Nabi atau apa yang biasa dikenali sebagai kebiasaan Rasulullah SAW. Secara bahasa, as-sunnah adalah tariqah yang bererti perkaedahan, kebiasaan perjalanan hidup ataupun perilaku baik yang terpuji maupun yang tercela. Ini secara umum. Kan? Manakala kata sunnah bererti segala kelainannya yang disebutkan berulang-ulang di dalam hadis
yang erti asalnya ialah perjalanan hidup dan juga perilaku. Itu dari sudut bahasa, apa yang difahamkan tentang sunnah. Kedua, dari sudut istilah, menurut para ahli hadis, sunnah ni adalah segala sesuatu yang diamalkan oleh Nabi SAW yang merupakan perbuatan, ketetapan, peribadi baginda, akhlak maupun perilaku sesudah dilantik menjadi Rasul. Maka ini yang dibahaskan. Maka apabila Rasulullah SAW telah dilantik menjadi Rasul, perbuatan, percakapan, pengakuan, akhlak, sama ada akhlak itu bermaksud apa yang kita lihat akhlak tu ataupun apa yang ada di dalam jiwa Rasulullah SAW, ini semua dikira sebagai sunnah. Maka kegagalan manusia itu untuk memahami definisi sunnah, antara faktor ada dalam kalangan kita yang mengabaikannya dengan alasan ia hanya perbuatan sunat. Sunnah ia bukan sunat. Sunat ni satu hukum yang mana kita lihat, kalau kita buat kita dapat pahala, kalau kita tak buat maka kita tak dapat dosa. Tetapi apabila disebutkan sunnah, ia adalah bagaimana tata cara, tata kelola Rasulullah SAW di dalam menjalani kehidupan seharian baginda. Itu berbeza kat situ. Okey. Maka sedangkan konteks sunnah tu luas, merangkumi segala perkara wajib yang sebenarnya perlu dilaksanakan, termasuklah menunaikan solat 5 waktu, mengeluarkan zakat dan juga berpuasa pada bulan Ramadan. Maka perkara sunnah hanyalah sebahagian kecil, perkara sunat ni hanyalah sebahagian kecil daripada sunnah Nabi SAW. Sunat tu satu hukum yang kecil. Sunnah Rasulullah lebih besar daripada perkara tersebut. Maka antaranya, galakkan memberikan senyuman ketika bertemu orang lain, itu merupakan sunnah. Kerana ia juga satu sedekah yang memasukkan kegembiraan dalam hati dan juga mengeratkan ukhuwah. Itu yang orang tak nampak. Itu ialah sunnah, itu bukan sunat. Itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Oleh itu, mencontohi Nabi Muhammad SAW adalah dengan melaksanakan sunnah baginda. Allah SWT mengingatkan kita dalam surah Ahzab, pada a'udzubillahi minasyaitanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula banyak menyebut dan mengingati Allah. Maka ayat pertama ialah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah itu menjadi contoh tauladan, uswatun hasanah, dan contoh tauladan yang terbaik. Maka berbagai contoh-contoh yang telah dikemukakan sebelum-sebelum ini oleh para ulama berkenaan tentang bagaimana kita boleh mencontohi akhlak baginda SAW. Maka di sini saya bawakan beberapa cerita ataupun kajian yang telah dilakukan oleh para ilmuwan di seluruh dunia. Antaranya ialah di sini ialah Dr. Muhammad Suki Osman, iaitu merupakan pensyarah ijaz Quran di UST Putra Malaysia. Beliau mengatakan, keadaan umat Islam hari ini agak goyah dengan pelbagai bentuk penindasan, sepatutnya menjadi petunjuk untuk bersama mengembalikan kecemerlangan dan juga kegemilangan Islam. Kita tahu kegemilangan Islam berlaku ratusan tahun yang lalu, dikenali dalam empire ataupun ketamadunan Islam. Ketamadunan Islam ini terwujud atas kecemerlangan dan juga kegemilangan umat Islam ketika itu. Maka katanya, cara terbaik untuk merealisasikan adalah dengan mencontohi sunnah Rasulullah SAW dalam segenap aspek kehidupan. Kerana sunnah baginda ini bersifat sejagat serta sesuai diamalkan oleh umat Islam serta bukan Islam. Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang beberapa perkara, bukan hanya untuk orang Islam saja. Bahkan ia juga penting kepada mereka yang bukan Islam. Keadilan, kasih sayang, kemesraan, ini semua merupakan ilmu sejagat yang mana Rasulullah SAW telah bawa kepada hambanya. Maka marilah sama-sama kita melakukan perubahan ketara apabila dalam kita menyambut Maulidur Rasul ini, untuk menjadikan Nabi SAW sebagai role model
Seterusnya, menjunjung sunnah yang dibawa oleh baginda sebagai bukti perhambaan yang sebenar-benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah malang jika umat Islam ini berasa malu untuk mengamalkan perkara yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, tapi pada masa yang sama kita sebenarnya berbangga meniru perbuatan daripada orang lain ataupun budaya lain. Kita lihat hari ini kalau kita cakap berkenaan tentang sunnah, ramai orang malu ataupun segan nak cakap tentang sunnah. Tetapi apabila bercakap tentang selebriti yang mereka nak ataupun idola yang mereka ada, mereka tanpa segan silu berkongsi serta berbangga akan perbuatan tersebut. Maka ini di antara perkara yang menjadi dilema dalam masyarakat. Maka bagaimana untuk kita menaikkan semangat untuk kita mencintai Rasulullah SAW dengan kita menjaga sunnah Rasulullah SAW. Tanda mencintai seorang itu ialah kita ingin sentiasa dekat dengannya. Kan betul tak? Kalau kita menjadikan seseorang itu sebagai idola, kita seringkali akan ikut apa cara yang dilakukan oleh orang tersebut. Kan, cara pakai, cara makan dan sebagainya. Maka begitu juga dengan Rasulullah SAW. Kan, maka dalam konteks Rasulullah ini, cara terbaik adalah dengan mengikut sunnah yang boleh kita pelajari daripada hadis sahih serta sirah hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya para jemaah sekalian, tidak sukar untuk kita mencontohi Rasulullah SAW. Malah amalan yang dilakukan baginda ini boleh ditiru dengan syarat seseorang itu bersungguh-sungguh serta beristiqamah melakukannya. Antara amalan yang paling mudah adalah dengan memasang niat. Itu pertama. Kan? Niat yang baik kerana ia akan mendorong kita melakukan perbuatan yang murni. Niat adalah amalan hati dan antara sunnah yang sangat mudah dilakukan. Niat ini perkara yang mudah untuk dilakukan kerana dia berkaitan dengan hati. Maka ulama sependapat niat adalah wajib bagi membezakan suatu amalan itu sama ada ia dikira sebagai ibadah ataupun adat. Bahkan ia penting bagi mendidik diri supaya lebih ikhlas melaksanakan ibadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Islam juga sebenarnya dituntut menunaikan sunnah yang wajib dan kehidupan, seperti mana yang kita tahu sunnah menuntut ilmu, kan? Selain sunnah sangat digalakkan seperti memperbanyakkan zikir dan juga selawat. Perkara ini boleh dilakukan di mana saja dan juga pada bila-bila masa. Alangkah indahnya apabila dalam diri umat Islam ini terpancar percikan daripada bayangan Rasulullah SAW melalui pelakuan, percakapan serta amalan baginda yang dicontohi. Inilah cara terbaik kita mempersembahkan Islam kepada yang belum menjadi Muslim lagi. Kita sebenarnya biasa mendengar para jemaah, kita biasa mendengar keistimewaan baginda SAW sebagai seorang Nabi, pemimpin, ketua keluarga, suami, bapa, sahabat dan jiran yang disampaikan oleh ramai asatizah sebelum-sebelum ni, betul tak? Kan? Semua ini adalah panduan untuk kita menjadi seorang yang berjaya, bukan sahaja di dunia tetapi juga kita tumpukan kepada akhirat juga. Kan? Maka meraihkan kelahiran Rasulullah SAW ataupun disebut sebagai Maulid Rasul, memperingati kelahiran utusan Allah ini yang menjadi rahmat kepada sekalian alam, sewajarnya meningkatkan keazaman kita untuk mencontohi baginda dalam menjalani kehidupan menuju alam yang abadi. Maka di sini kita melihat Allah SWT mengingatkan kita banyak-banyak kali, antaranya dalam surah Ali Imran ayat ke-110, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata yang bermaksud, wahai Muhammad, kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Ketahuilah para jemaah, sebenarnya kita ni telah pun masuk dalam kumpulan ataupun naungan di antara umat-umat yang terbaik, iaitu umat terbaik ini umat Nabi Muhammad SAW. Nabi sebutkan juga dalam hadis menceritakan khairun nas man faqaha fi dinillah wa wasala rahmati wa amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar. Sebaik-baik manusia ni ialah orang yang mendalami agama Allah,
menyambung silaturahim, mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah kepada kemungkaran. Dan itu yang disebutkan oleh baginda SAW. Manusia ni, kita ni ialah pilihan terbaik Allah kepada seluruh makhluk. Sebab apa? Kita beragama Islam menunjukkan contoh yang baik kepada seluruh makhluk. Dalam riwayat lain pula baginda menyebutkan khairun nas atqahum li rabbi wa awsaluhum lirrahimi wa amuruhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar. Sebaik-baik manusia ialah orang yang paling bertakwa dengan Tuhannya dan juga orang yang paling mengutamakan silaturahim serta paling gigih mengajak kepada ma'ruf dan juga mencegah kepada kemungkaran. Inilah cara untuk kita mengekalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara tersebut, baginda juga bersabda, "An-nasu ma'adin, fa khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqihu." Manusia itu seperti emas dan perak. Mereka yang terbaik pada zaman jahiliyah adalah terbaik ketika Islam itu sendiri, jika mereka benar-benar mendalami agama ini. Seterusnya sabda Rasulullah SAW, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaiklah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Wa syarrun nas min tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan manakala manusia yang paling jahatlah orang yang paling panjang umurnya tetapi buruk amalannya. Itu juga disebutkan oleh baginda SAW yang menceritakan bahawa boleh untuk berusia lanjut, tetapi melakukanlah perkara yang baik. Jika tidak, maka perkara baik itu tidak ada manfaat kepadanya, bahkan memberikan dia dosa dan seterusnya azab di akhirat. Nabi SAW ingatkan kita dalam hadis Tirmizi yang menyebutkan, bermaksud khairukum man yurja khairuhu wa yu'minu syarruhu wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'minu syarruhu. Orang yang terbaik dalam kalangan kamu ialah orang yang diharapkan kebaikannya dan terkawal kejahatan. Manakala yang paling buruk antara kamu ialah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak terkawal kejahatannya. Wa na'udzubillah. Dan kita harap kita menjadi orang yang boleh memberikan kebaikan kepada masyarakat. Kalau tidak mampu untuk menyenangkan masyarakat, jangan pula kita terjebak dalam menyusahkan masyarakat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum bi khiyarikum?" Mahukah aku beritahu kepada kamu siapakah orang yang terbaik di kalangan kamu? Maka para sahabat pun jawab, "Sudah tentu ya Rasulullah." Maka apa baginda menjawab? "Idza ru'u zukirallah, ala unabbi'ukum bisyirarikum." Apabila kamu melihatnya, ia akan mengingatkan kamu kepada Allah. Mahukah aku beritahu orang yang paling buruk antara kamu? Kemudian itu para sahabat tanya. Kemudian baginda pun menjawab. Sudah apa? Para sahabat bertanya, "Sudah tentu ya Rasulullah." Maka baginda pun jawab. Apa baginda jawab? "Al-masya'una bin namimah." Orang yang gemar mengata dan mengumpat. Al-mufarriquna baina ahibbah. Orang yang suka memecah belahkan hubungan. Al-baghuna lil bura'il anah. Serta mengharapkan kesusahan menimpa orang lain. Maka ini merupakan tanda-tanda mereka yang paling buruk sifat-sifatnya. Maka kita cuba hindar daripada sifat-sifat ini. Antaranya apa? Pertama, orang yang gemar mengata dan juga merungut. Al-masya'un bin namimah. Kemudian al-mufarriquna baina ahibbah, iaitu orang suka mufarriqun, berpecah-pecah hubungan, serta baghuna lil bura'il anad, iaitu serta mengharapkan kesusahan menimpa kepada orang lain. Doa keburukan kepada orang lain itu bukan sifat yang diajarkan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingatkan kita lagi dalam hadis yang lain bermaksud syarrun nas manzilatan indallah. Manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah, dan man tarakahu nas ittiqa'a fuhsyih, iaitu manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah ialah orang yang disisihkan oleh manusia kerana kejahatannya. Baginda bersabda lagi, illa min syarrin nas yaumal qiyamah manzilatan indallah dza wajhain. Sesungguhnya antara seburuk-buruk manusia itu kedudukan di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang mempunyai dua wajah.
alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa hula'i biwajhin. Dia menulis kumpulan orang dengan satu wajah, kemudian dia menulis sekumpulan lagi dengan wajahnya yang lain. Risau kita bila dengar macam gini kan. Kita mempunyai wajah yang beriman atau wajah-wajah yang menentang. Mana kita pilih dalam hal tersebut. Rasulullah juga bersabda, inna bin syarrin nas indallah manzilatan man yaqra'u kitab Allah la yar'awi ila syai'in min. Sesungguhnya antara seburuk-buruk kedudukan manusia sisi Allah ini ialah orang yang membaca kitab Allah tapi tidak mengamalkannya. Wa niyazbillah. Nabi tegur perkara tersebut. Dia baca Quran, hafal Quran sebagainya, tapi apabila sampai pada hukum padanya, dia mengabaikannya dan dia meninggalkannya perkara. Maka ini yang disebutkan oleh Allah oleh baginda SAW. Sabda baginda, min syarrin nas manzilatan yaumal qiyamah man azhaba akhiratahu bidunya ghairi. Kan seburuk-buruk darjat manusia pada hari kiamat ialah orang yang menjual akhiratnya dengan dunia. Dia buat exchange. Maksudnya aku tak perlukan akhirat, aku hanya perlukan dunia. Berikanlah aku ganjaran yang berada di dunia. Wa ni'azbillah. Maka amalan setiap manusia akan dibentangkan kepada nabinya di alam barzah. Maka malulah kepada baginda jika kita melakukan perkara yang dicegah oleh baginda. Kan, maksud bangsa umat Rasulullah ni ialah umat yang akan dibentangkan seluruh amalan di hadapan Allah SWT. Maka kalau mereka melakukan kesilapan, kan keburukan dan sebagainya, malu kita. Kita malu pada siapa? Kita malu pada Rasulullah dahulu. Kerana apa? Rasulullah memberikan syafaat tetapi umat dia buat perangai tak senonoh. Itu yang dimaksudkan. Maka amalan setiap manusia akan dibentangkan kepada nabinya di alam barzah. Maka malulah pada nabi jika melakukan perkara yang dicegah oleh baginda. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, aku akan menunggu kamu di haud, iaitu telaga. Aku berbangga dengan ramainya bilangan kamu. Oleh itu janganlah kamu memalukan aku. Kan, betul? Umat Rasulullah ni umat paling ramai sekali yang datang. Kan, umat Nabi-Nabi lain tidak seramai seperti mana umat Rasulullah. Umat Rasulullah patah balik pada zaman pada tak ikut kalender hijrah 1443. 1443 umat Islam telah mula bertapak. Agak-agak berpuluh ribu, berapa juta dan umat Islam berada di situ. Tapi Rasulullah ingatkan, kan ramai bilangan kamu, tapi jangan jadikan satu perkara itu memalukan aku, iaitu apa? Melakukan kesyirikan ataupun keburukan. Wa ni'azbillah. Hadis ini bermaksud Rasulullah SAW mahu melihat kejahatan dilakukan oleh umatnya apabila dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah juga bersabda yang bermaksud seorang lelaki daripada kalangan umatku akan didatangi dan ditarik dari sebelah kirinya. Sebelah kiri ditarik dalam hal itu. Lalu dikatakan, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan selepas ketiadaanku dan ketiadaanmu. Kemudian aku berkata, jauhilah siapa yang menukar haluannya agama selepas kewafatanku. Kan, maksudkan ceritanya ialah walaupun dia ni nampak baik, tapi nampak baik itu di mata manusia. Kita tak tahu apa berlaku di balik perkara tersebut. Maka golongan terbaik pada kalangan umat ini ialah yang terawal, hidup pada kurun terawal, seperti mana baginda SAW mengingatkan kita, khairu quruni qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum. Kurun yang terbaik adalah kurunku, kemudian selepasnya lagi. Maka apabila kita lihat para sahabat, kemudian selepas tabi'in, yang selepasnya lagi dipanggil sebagai tabi'in. Maka itu yang para ulama ittifaq dalam hal tersebut. Baginda bersabda, bu'aistu min khairi qurunin bani Adam. Aku diutus pada kurun terbaik Bani Adam. Sejak kurun ke kurun mereka dicipta sehinggalah ke kurun aku berada di dalam perjalanan bersama mereka. Allah SWT memuji para sahabat dalam kitabnya. Apa yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Fatah ayat ke-69, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Muhammad ini pesuruh Allah. Orang yang bersamanya bersifat keras terhadap kaum musyrikin. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dalam mahal lembut terhadap agama. Ruhama'u bainahum. Itu yang nampak kehebatannya umat Nabi SAW ni. Dan Allah SWT juga ingatkan kita dalam surah Fatah ayat ke-18 pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguhnya Allah redha kepada orang beriman ketika mereka menumpahkan taat setia kepadamu, kepada Allah ini di bawah pohon.
Maka muncullah sebagai contoh Bai'atul Ridwan kan, beberapa perjanjian mereka ni berkumpul dekat satu tempat, yang khususnya dekat bawah pokok kurma lah. Jadi agak orang kata agak rendang, agak tenang, betul. Seperti bila kita cakap Sakifah Bani Sa'idah ni kan, tempat tu sebenarnya dah masuk dalam Masjid Nabawi, tapi kalau kita dapat jumpa tempat tu, dia akan menceritakan bagaimana orang-orang Arab ni bila bertemu ni dia akan duduk tempat yang relax, bawah pokok, tenang sebagainya, barulah mereka bincangkan masa depan tentang mereka itu. Abu Bakar Siddiq menceritakan secara khusus dengan gelaran sahabat, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Dan surah Taubah menyebutkan ketika dia iaitu Muhammad berkata kepada sahabatnya, janganlah bersedih, sesungguhnya Allah Ta'ala itu bersama dengan kita. Ketika Rasulullah SAW zahirkan seruan dakwah kepada dunia, Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya untuk dibelanjakan. Bukan juga begitu juga pada Umar yang menyalurkan separuh daripada hartanya. Uthman pula melengkapi angkatan Jaish al-Usrah. Jaish al-Usrah ni apa? Jaish al-Usrah ni mereka disiapkan untuk menjadi tentera pada perang Tabuk. Perang Tabuk ni berlaku pada musim panas. Musim panas ialah masa terbaik sekali untuk umat Islam kan, untuk Arab Jahiliah pergi menuai. Bukan gandum ke apa saja ialah masa terbaik untuk menuai. Tetapi apa terjadi pada mereka ialah mereka pergi berjihad ke jalan Allah tanpa membawa apa-apa bekalan. Maka Uthman bin Affan kan melengkapi angkatan tentera tadi. Mana yang tak ada ni disiapkan, mana yang tak ada ni disiapkan. Begitu hebatnya berkaitan tentang hal dunia ini untuk para sahabat kan. Dan Allah Ta'ala menjadikan seluruh jiwa raga sebagai benteng melindungi agama. Ini Sayyidina Ali menjadikan seluruh jiwa raga sebagai benteng melindungi agama. Maka segala puji bagi Allah yang mencucuri kita dengan rahmat dan juga kenikmatan. Dengan berkat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dia mengurniakan kita darjah yang paling utama. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi umat manusia. Itu merupakan satu perkara yang besar bagi kita untuk kita fahami. Umat Muhammad SAW ini merupakan umat yang terbaik, umat yang tidak banyak sekali orang kata rewelnya lah, tidak banyak sekali ketidakpuashatiannya. Beza umat Rasulullah SAW dengan umat terdahulu ialah apabila umat Rasulullah ni dia dapat sesuatu perkara yang dia suka maka dia akan bersyukur. Tetapi apabila mendapat satu perkara yang tidak suka, dia redha dan dia bersabar. Itu perkara penting. Tak seperti umat-umat terdahulu, apabila mereka nakkan benda, mereka bersyukur. Tapi apabila Allah Ta'ala berikan mereka ujian, mereka mengeluh. Ini yang banyak terjadi. Maka adakah wujud dalam kalangan umat lain ni seperti mana yang manusia Abu Bakar Siddiq ataupun Umar, yang mana syaitan pun itu melarikan diri daripada bertembung dengan Umar, ataupun Uthman yang paling sabar menghadapi pahitnya ujian, ataupun Ali yang seperti lautan ilmu dalam, ataupun Hamzah dan juga Al-Abbas. Mereka ni semua merupakan keturunan Rasulullah SAW, kan, merupakan orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Maka mereka ini pakcik kan, tapi mempunyai semangat juang yang tinggi. Selain itu, wujudkah dalam kalangan umat manusia yang lain yang mana seperti mana Talha dan juga Zubair menjadi jiran Rasulullah SAW, ataupun seperti mana terjadi pada Sa'ad dan juga Sa'id, atau seperti Ibnu Auf dan juga Abu Ubaidah. Maka tidak akan ada manusia yang dapat disamakan dengan mereka. Itu kita ketahuinya. Okay. Atau adakah wujud dalam kalangan manusia, umat manusia ini, manusia itu sezuhud Uwais kan, ataupun manusia yang lebih banyak beribadah daripada Amr al-Qais, atau manusia yang takut pada Allah lebih daripada apa yang kita tahu kan. Maka kat sini mereka tidak ada manusia yang dapat disamakan kepada mereka. Adakah ada wujud dalam kalangan kita manusia sezuhud Uwais tadi, ataupun manusia yang lebih banyak beribadah pada Allah Ta'ala, atau manusia yang takut pada Allah lebih daripada Umar bin Abdul Aziz? Jauh sekali perbandingan sedemikian kan, umpama menyamakan pelita dengan matahari. Maka adakah wujud dalam kalangan umat yang lain orang yang lebih alim daripada Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, ataupun Imam Syafi'i yang tegas pada perjalanannya? Alangkah indahnya binaan umat ini dengan asas yang begitu mudah. Atau adakah ada wujud
dalam kalangan umat manusia ni, manusia lebih bijaksana daripada Hasan Basri ataupun Ibn Sirin yang sangat yang sangat warak, ataupun Sufyan Ats-Tsauri yang berselimutkan dengan ilmu dan rasa takut pada Allah, atau Imam Ahmad dan yang menyerahkan dirinya kepada Allah SWT. Ini generasi selepasnya. Maka Nabi sebutkan generasi yang terbaiklah qarni, semua yalunahu. Maka mereka sampai kepada tabi'in. Selepas tabi'in apa jadi? Maka selepas tabi'in dah para ulama menggelarkan diri mereka sebagai salafus soleh, atau golongan-golongan yang asalnya mengikut apa yang dilakukan oleh baginda SAW. Okey, maka ini merupakan perkara yang perlu kita faham berkenaan tentang kita sayang pada Rasulullah, kita jaga sunnah Rasulullah. Kan? Kita ambil analogi macam gini. Kita sayang pada orang tua kita. Apabila orang tua kita ni sebelum meninggal dunia, mereka menyiapkan beberapa perkara dan kita tengok, kita saksikan. Kan? Siapkan makan ke, repair barang ke dan sebagainya. Dan kita menyayangi mereka dengan kita melaksanakan sebiji apa yang telah dilakukan. Betul tak? Bila contoh bab makan, bila makan orang rasa cakap, ya Allah, sama macam arwah mak masak dan sebagainya. Kerana apa? Kerana orang yang masak tu adalah memiliki kecintaan yang tinggi pada ibunya, maka dia masak hampir sama dengan ibunya. Kan? Begitu juga dengan ayahnya. Maka kita ni kalau cinta kepada Rasulullah SAW, maka kita kena buat satu perkara yang sangat-sangat detail, sangat-sangat dipegang, supaya ia tidak disalah tafsirkan dalam hal ini. Para jemaah sekalian, hari ini kita akan kongsikan sedikit sebanyak ada beberapa sunnah Rasulullah yang perlu kita jaga, yang menjadi kapasiti kita, yang kita dalam ruang lingkup kita untuk kita menjaganya. Maka di sini saya kongsikan 10 sunnah Rasulullah dalam menghidupkan kebiasaan yang menjadikan seseorang itu menjadi seorang manusia, seorang muslim yang produktif. Pertama ialah tahajud. Apa dia? Kerana kemuliaan seorang mukmin terletak pada tahajudnya. Insya-Allah doa mudah termakbul dan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tahajud merupakan perkara yang sangat-sangat penting untuk dilaksanakan. Kedua apa? Membaca Al-Quran setiap hari. Sibuk mana pun kita, bacalah walaupun beberapa ayat. Kerana Al-Quran ini hudal linnas, perkara yang besar, kan? Bil hikmati wal bayan. Adanya hikmah di dalam Quran itu. Okey, zikir selepas solat. Kan, antaranya ialah diajarkan oleh baginda SAW sendiri, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu di antara perkara yang dibaca, paling sikit pun itu perkaranya. Keempat apa? Menjaga solat sunnah rawatib. Solat sunnah rawatib maksud apa? Solat sunat yang dilakukan selepas ataupun sebelum waktu solat itu. Kan, apa? Maukah dibangunkan syurga, rumah di syurga? Maka hadis diriwayatkan dalam hadis nombor 278 berkenaan mereka yang melakukan solat rawatib ini diberikan janji syurga, janji rumah di syurga. Masya-Allah. Itu yang kita tunggu, kan. Zikir pagi dan petang. Pagi dan petang macam mana? Seperti mana kita tahu adanya dipanggil sebagai ma'surat. Ma'surat sini merupakan ayat-ayat yang dikumpulkan oleh baginda SAW, maksur. Kan, dia merupakan satu perkara yang sangat asli. Tapi kemudian para ulama cuba mengkaji dan melihat bahawa ayat-ayat yang telah dikumpulkan pada era zaman Rasulullah itu merupakan ayat yang memang ada dalam Al-Quran. Itu di antara perkara yang perlu kita faham. Okay? Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Yang keenam apa dia? Jangan tinggalkan masjid. Kan, kerana syurga ganjaran bagi pemuda yang hatinya terpaut dalam masjid, kan, disebutkan dalam hadis ada 7 golongan yang dapat naungan daripada Allah SWT. Antaranya lah pemuda yang hatinya sangat-sangat dekat dengan masjid ini. Ini di antara perkara yang seringkali diucapkan sebelumnya untuk menggalakkan anak-anak muda ataupun belia ini datang ke masjid untuk memakmurkannya. Kan, itu di perkara. Okay, seterusnya apa? Menjaga solat duha. Solat duha juga di antara sunnah yang dilakukan oleh baginda SAW, tetapi mungkin kita kerana keterbatasan waktu dan sebagainya, kita rasa kita tidak dapat melakukannya. Menjaga solat duha ni kerana salah satu kunci rezeki terletak pada solat duha itu sendiri. Yang ke-8 apa? Jaga bersedekah setiap hari. Dan Allah menyuruh orang yang suka bersedekah ataupun malaikat Allah selalu mendoakan kepada orang yang bersedekah setiap hari. Insya-Allah Allah SWT membalas dengan berlipat kali ganda. Yang ke-9 menjaga wuduk tak kira waktu, kerana Allah Taala menyayangi hamba yang menjaga wuduk.
Kan maksudnya ada buang air, ambil wuduk, nak tidur ambil wuduk dan sebagainya. Bagus. Itu merupakan antara perkara yang sangat disyurkan. Dan yang ke-10 apa? Amalkan istighfar setiap saat. Dengan istighfar masalah terjadi kerana dosa, kita akan dijauhkan oleh Allah SWT. Jadi mudah tak 10 ni para jemaah sekalian? 10 ni mudah saja. Pertama ialah tahajud. Kedua ialah membaca Quran. Ketiga zikir selepas solat. Yang keempat menjaga sunnah Rasulullah. Kan dengan solat rawatib. Yang nombor 5 ialah zikir pagi dan juga petang. Kan? Yang nombor 6 jangan tinggalkan masjid. Yang ke-7 menjaga solat duha. Yang ke-8 bersedekah setiap hari. Nombor 9 menjaga wuduk, dan nombor 10 ialah amalkan istighfar setiap saat. Ia merupakan contoh bagaimana untuk kita menunjukkan kasih sayang kita pada Nabi SAW ialah dengan cara kita menjunjung sunnah Rasulullah SAW. Para jemaah sekalian, untuk kita menyayangi, untuk kita menghayati peristiwa kelahiran baginda SAW, ia bukan hanya satu peristiwa untuk kita dengar duduk pada setiap tahun masuknya Rabiul Awal, tapi untuk kita mengamalkan, untuk kita sama-sama memikirkan kenapa Allah SWT menjadikan lokasinya sedemikian. Kerana tidak lain tidak bukan, ia untuk memberikan manusia itu perjalanan pengalaman. Maka kalau kita sayang tentang baginda SAW ini, maka tunjukkan kasih sayang kita. Bagaimana tunjukkan kasih sayang kita? Ialah jangan mempertegakkan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah berbagai. Tak semestinya dalam keadaan yang keras dan sebagainya. Kan sunnah Rasulullah dalam keadaan senyum. Sunnah Rasulullah tidak putus memberikan sedekah kepada mereka yang memerlukan. Dalam sebulan kita letakkanlah, dalam sebulan kita letakkan target. Berapa ramai yang kita berikan sedekah. Berapa ramai yang memanfaatkannya daripada situ. Kita letakkan sebagai contoh. Maka sama juga dengan hadis ni. Maka mereka menggenggam hadis ini dan mereka menyampaikan pada mereka bukan Islam sebagai satu dakwah, menceritakan bahawa inilah junjungan besar kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT memuliakan kita dengan kita mengangkat sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kan? Dan juga melindungi ahli keluarga kita daripada segala wabak bahaya, bencana, dan juga meniupkan dalam jiwa-jiwa mereka ini sangat sayang kepada masjid. Kan sebelum ni masjid ada tutup buka dan sebagainya. Orang ada di antara kita yang rindu untuk mencium lantai masjid itu sendiri untuk menunjukkan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan kita halang mereka ini. Cubalah untuk bantu sebanyak yang mungkin. Maka dalam hal ini untuk kita menjaga sunnah Rasulullah SAW, kita perlu mengamalkannya. Itu merupakan cara pokok yang paling asas. Selain daripada mengamalkannya, kita juga mengajarkannya, dan dengan cara yang berbagai. Dan dengan dunia hari ini interaktif dan sebagainya. Maka ini di antara perkara yang perlu kita ketahui dan juga kita semai, insya-Allah. Wallahu a'lam. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga Allah Ta'ala berikan kesihatan. Ya Allah, jika ada di antara kita ini yang mempunyai hajat, Engkau perkenankanlah. Jika ada di antara kita ini yang mempunyai ujian itu, ditimpakan ujian, Engkau berikanlah kesembuhan dan juga redha kepada dia, Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih para jemaah di Masjid Al-Mawaddah. Insya-Allah kita bertemu lagi pada episod-episod akan datang, insya-Allah. Maka semarakkanlah Maulid Rasul SAW ni ada bulan Rabiul Awal dengan kita cara mempertahankan sunnah Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pendengar sekalian.